Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 6 bagi tugasan aplikasi web 2.0 yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Kami telah memilih aplikasi Edredo. Jadi dalam video ini terdapat beberapa perkara yang akan kami bincangkan tentang aplikasi Edredo, yang mana yang pertama adalah pengenalan aplikasi, yang kedua kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam aplikasi ini, yang ketiga adalah kemampuan aplikasi ini untuk pengajaran dan pembelajaran KKQ, dan yang terakhir adalah tutorial cara penggunaan aplikasi ini. Jadi, untuk bahagian pengenalan ringkas tentang aplikasi Edredo ini, aplikasi ini telah dipublish oleh Open Sense Labs Private Limited yang mula dikeluarkan pada 11 Jun 2022. Ini bermakna aplikasi ini tidaklah terlalu lama dan agak baru juga pada tahun 2022. Aplikasi ini diasaskan oleh Pritam Prasoon daripada New Delhi, India. Ini bermakna aplikasi ini bermula secara meluas adalah di negara India, iaitu di New Delhi. Industri yang terlibat dalam aplikasi ini adalah e-learning, education, edtech dan juga software. Itu adalah sekadar pengenalan ringkas sebelum kita bergerak kepada aspek-aspek lain terdapat dalam aplikasi Edredo. Seterusnya, saya akan berkongsikan beberapa kelebihan yang terdapat dalam aplikasi Edredo ini. Kelebihan yang pertama, aplikasi ini mempunyai unlimited classroom yang mana guru boleh membuat sebanyak mungkin kelas yang ingin dibuat. Contohnya, guru ingin mengasingkan kelas mengikut nama kelas, ataupun guru ingin mengasingkan kelas mengikut mata pelajaran, maupun guru ingin mengasingkan kelas mengikut tajuk yang diajar. Semuanya boleh dilakukan menerusi aplikasi Edredo. Kelebihan kedua adalah aplikasi ini mempunyai unlimited admin ataupun unlimited members. Maksudnya, guru boleh menambah seramai mungkin murid ke dalam kelas yang telah dibina oleh guru ataupun kelas yang telah di-create oleh guru. Bukan itu sahaja, guru juga boleh assign student ataupun mana-mana members untuk dijadikan sebagai ketua kelas ataupun ketua kumpulan. Jadi, senanglah memudahkan kerja guru sekiranya pelajar yang menjadi ketua kumpulan ataupun ketua kelas boleh membantu guru. Seterusnya, kelebihan ketiga adalah admin ataupun guru diberi pilihan untuk menjadikan kelas yang dibina itu sama ada secara public ataupun private. Sekiranya kelas dibina secara public, maka sesiapa sahaja boleh akses kepada kelas tersebut. Namun, sekiranya telah disetkan kepada private, maka hanya pelajar yang dibenarkan sahaja mendapat akses untuk menyertai kelas yang telah dibuat oleh guru. Yang keempat, segala maklumat yang dikongsikan oleh guru menerusi aplikasi Edredo adalah di bawah lindungan DRM ataupun disebut juga sebagai Digital Rights Management. Maksudnya, segala isi kandungan yang dikongsikan oleh guru adalah di bawah hak cipta terpelihara. Maka tidak ada sebarang mana-mana individu yang boleh upload semula konten tersebut ataupun ambil tanpa kebenaran kerana ia telah dilindungi oleh DRM. Kelebihan seterusnya juga adalah aplikasi Edredo ini memudahkan para guru kerana ia telah menyediakan bermula pengajaran kepada tugasan kepada pelajar dan juga penilaian. Ini bermaksud guru bukan hanya mengajar semata-mata di dalam aplikasi Edredo ini, malah guru juga boleh memberi tugasan, guru juga boleh memberi komen terhadap tugasan pelajar dan juga guru boleh memberi penilaian ataupun kuis kepada pelajar. Kuis juga mengandungi beberapa pilihan, termasuklah poll, termasuklah kuis soalan multiple choice ataupun soalan berbentuk karangan pendek. Jadi terpulang kepada gurulah untuk memberi penilaian kepada pelajar dalam bentuk apa yang ingin dinilaikan kepada pelajar tersebut. Selain itu, guru juga boleh create post sebagai makluman awal kelas dan juga guru boleh memberi komen secara public ataupun secara private kepada mana-mana student. Sebagai contoh, guru ingin memberikan komen secara public, maka semua komen yang guru beri itu akan dilihat oleh semua pelajar di bahagian classroom. Namun, sekiranya komen diberikan secara private, maka hanya pelajar yang dimention ataupun di-tag oleh guru tersebut yang boleh melihat. Pelajar lain tidak boleh melihat. Jadi, memudahkan para gurulah untuk memberi feedback secara one-to-one kepada pelajar yang ingin dikehendaki. Di samping itu, guru juga boleh mengupload file, image ataupun video terus daripada komputer ataupun laptop di guru tersebut. Contohnya, guru mempunyai video yang ingin dikongsikan kepada pelajar
pelajar, maka guru tidak perlu mengupload video tersebut kepada YouTube ataupun mana-mana platform terlebih dahulu sebelum diberikan kepada pelajar. Kerana guru boleh terus direct memberikan video kepada classroom untuk ditonton oleh pelajar. Kelebihan terakhir adalah aplikasi Edredo ini mempunyai sambungan terus kepada aplikasi Zoom. Ini bermaksud sekiranya guru ingin melakukan kelas secara live ataupun secara langsung, guru boleh menggunakan aplikasi Zoom kerana aplikasi Zoom telah mempunyai extension dengan aplikasi Edredo ini. Jadi, ia memudahkanlah para pelajar untuk menonton kembali sekiranya guru telah merekod rakaman pengajaran di dalam Zoom, maka pelajar boleh tonton kembali pengajaran tersebut menggunakan aplikasi Edredo. Jadi kita dapat lihat banyak kelebihan yang terdapat dalam aplikasi Edredo ini untuk pengajaran dan pembelajaran. Ia bukan sahaja memudahkan guru, malah memberi kelebihan kepada pelajar untuk mereka belajar walaupun mereka berada di mana sahaja. Seterusnya kita pergi kepada kemampuan aplikasi Edredo dari segi pengajaran dan pembelajaran kelas khas kemahiran membaca dan menghafaz Al-Quran ataupun KKQ. Antara kelebihan ataupun kemampuan aplikasi ini dalam aspek pengajaran dan pembelajaran KKQ adalah guru KKQ boleh create satu classroom untuk tujuan pembelajaran kelas KKQ, dan ianya menjadikan proses pembelajaran itu lebih mudah sebab guru KKQ boleh terus masuk ke dalam classroom yang telah di-create untuk menjalankan sesi PDP. Dalam setiap classroom yang telah direka ataupun di-create oleh guru, terdapat satu class home, di mana kelas home ni terdapat feature untuk guru boleh post apa-apa sahaja maklumat yang berkaitan dengan kelas KKQ. Sebagai contoh, guru ingin memaklumkan bahawa kelas akan dijalankan pada tarikh sekian-sekian. Begitu juga terdapat feature poll. Guru boleh melaksanakan undian. Contoh, apabila pelajar bolehkah melaksanakan kelas pada hari berikut, mungkin boleh undi sama ada mereka hadir atau tidak hadir dan sebagainya lah. Setelah guru create classroom, terdapat course di mana guru KKQ boleh membahagikan bidang-bidang yang terdapat dalam KKQ kepada beberapa bahagian. Sebagai contoh, bidang tajwid lain, bidang ulum Quran lain, bidang taranum lain, bidang hafazan dan juga bidang qiraat. Bila guru boleh mengasingkan beberapa kos mengikut bahagian, pembelajaran ataupun bahan pengajaran itu menjadi lebih teratur, lebih terancang dan tidak bercampurlah antara satu bidang dengan bidang yang lain. Dan apabila pelajar ingin melakukan ulang kaji pun ataupun guru ingin merujuk balik bahan-bahan yang pengajaran yang telah diberikan, ianya lebih mudah. Apabila guru-guru KKQ telah create satu course, mereka boleh membentuk chapter-chapter ataupun bab-bab mengikut bidang-bidang tertentu. Sebagai contoh, apabila guru telah asingkan bidang ulum Al-Quran, guru boleh create chapter mengikut silibus KKQ lah, mengikut buku teks KKQ. Terusnya dari segi menyampaikan isi pengajaran ataupun pembelajaran ataupun menyampaikan penerangan, guru-guru KKQ boleh menggunakan live classes untuk membantu guru menyampaikan isi pembelajaran sebab guru boleh melakukan pembelajaran secara segera. Terdapat beberapa aplikasi yang bersambung terus dengan aplikasi Edredo ni, antaranya adalah Google Meet, Microsoft Teams, Webex dan juga aplikasi Zoom. Melalui live classes ni, guru berpeluang untuk memberikan penerangan secara direct dan berinteraksi terus secara direct pada pelajar. Dan apabila ada kelas secara live ni, sesi soal jawab lebih mudah untuk dilaksanakan. Jadi bila ada live classes, feature live classes di dalam apps ini, ia membolehkan guru untuk memperdengarkan bacaan kepada pelajar dan pelajar pun boleh nampak cara sebutan guru, gerak bibir guru, mendengar macam mana guru menyebut huruf ataupun cara bacaan, dan mereka boleh ikut. Begitu juga dengan guru-guru boleh dengar bacaan pelajar dan terus betulkan pelajar sekiranya terdapat kesilapan ataupun kesalahan ketika membaca Al-Quran. Aplikasi Edredo ni sangat-sangat baguslah untuk tujuan pembelajaran KKQ sebab guru boleh lakukan talaki dan musyafahah. Begitu juga untuk subjek hafazan, guru-guru boleh tebuk pelajar secara live, secara direct lah. Bukan khusus kepada yang melibatkan praktikal ataupun talaki, musyafahah dan hafazan saja. Dari segi penyampaian ilmu-ilmu teori seperti ulum Al-Quran ataupun mana-mana bidang yang memerlukan guru untuk menyampaikan atau memberi penerangan, guru boleh terus menjalankan kelas secara live ataupun secara segera. Jadi ya mudahlah, tak perlu lagi untuk nak pergi aplikasi lain, nak kena pergi tekan Zoom dulu. Guru boleh terus tekan live classes dan terus pilih di manakah platform yang guru inginkan untuk menyampaikan pengajaran. So sangat mudahlah dengan adanya feature live classes ini. Di samping pembelajaran secara segera, aplikasi Edredo ni juga membenarkan guru-guru untuk melaksanakan kelas secara tidak segera. Atau terdapat banyak feature dalam aplikasi Edredo ni yang membolehkan guru mengupload atau menghantar bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran kepada para pelajar di dalam classroom yang telah dibentuk tadilah. Antaranya terdapat video,
Feature video ni membolehkan guru-guru berkongsi apa-apa sahaja video untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru boleh berkongsikan banyak video yang bermanfaat untuk pelajar lihat, untuk pelajar belajar. Sebagai contoh, mungkin apabila guru KKQ terdapat kekangan, guru KKQ boleh merakam lebih awal pengajaran tersebut dan memasukkan video tersebut ke dalam classroom mengikut kos-kos yang telah dibahagikan tadi. Bukan hanya sahaja video pengajaran guru sendiri, tetapi guru-guru boleh mengambil video-video dari YouTube, contohnya ketika ingin belajar berkaitan qiraat, ingin berkongsi berkaitan bacaan taranum qori-qori terkemuka. Perkara ini sangat membantulah, khususnya apabila guru-guru menghadapi kekangan untuk mengajar secara live. Begitu juga dari segi perkongsian video-video yang mungkin ada sesetengah guru yang mungkin kurang berkemahiran dari segi alunan taranum ataupun qiraat, jadi mereka boleh mengambil bacaan qori-qori tertentu. Seterusnya, terdapat satu feature yang disebut sebagai feature artikel. Dalam feature artikel ni, guru-guru boleh menyampaikan isi ataupun maklumat pembelajaran dalam bentuk satu artikel. Juga boleh dikatakan dia berbentuk seperti satu blog lah. Jadi guru-guru boleh create satu artikel yang berkait dengan topik yang ingin diajarkan kepada pelajar lah. Dalam artikel tu, guru boleh memasukkan heading, tajuk, boleh masukkan video, boleh masukkan gambar, boleh memasukkan poin-poin penting yang berkaitan dengan tajuk pembelajaran. Sebagai contoh, apabila ingin mengajarkan tajwid, guru boleh masukkan contoh heading adalah hukum tajwid izhar halki. Kemudian guru boleh masukkan gambar, okey, di manakah makhraj izhar halki untuk memudahkan pelajar faham isi pelajaran tu, dan kemudian boleh letakkan poin-poin, contohnya pengertian izhar halki, huruf-huruf izhar halki dan contoh-contoh izhar halki. Jadi bila artikel tu dah lengkap, guru boleh publish dan kongsikan kepada pelajar. Jadi artikel tu boleh dijadikan sebagai bahan pembelajaran kepada pelajar lah. Mungkin guru boleh minta pelajar, okey, baca artikel ni dan kemudian jawab soalan sebagai contoh. Yang juga boleh dijadikan sebagai nota. Contohnya apabila guru telah mengajar dalam kelas, guru boleh meminta, okey, nanti kamu boleh buka artikel yang ustazah sediakan yang untuk kamu ulang kaji supaya kamu lebih faham lagi. So, memang sangat berkesanlah feature artikel ni untuk dijadikan sebagai nota ataupun bahan bacaan bagi pelajar-pelajar di dalam kelas KKQ. Aplikasi Edredo ni bukan sahaja berkesan untuk kelas KKQ dari segi aspek penerangan ataupun menyampaikan isi pelajaran, ianya juga sangat baik digunakan, sangat mampu untuk menilai ataupun menguji kefahaman pelajar terhadap topik yang telah dipelajari. Sebab di dalam aplikasi Edredo ni terdapat quiz dan juga challenge. Dalam feature quiz ni terdapat banyak bentuk soalan yang guru boleh bentuk. Antaranya multiple choice, ada soalan betul dan salah, ada soalan jawapan ringkas untuk tengok sama ada orang faham pun atau tidak apa yang telah disampaikan. Dan begitu juga untuk future challenge. Future challenge ni lebih kurang macam future quiz juga. Guru boleh createkan soalan tapi ianya lebih menarik. Apabila pelajar jawab, dia akan keluar ranking nombor 1, 2, 3 dan seterusnya. Apabila menjadikan pelajar ni lebih semangat dan berlumba-lumba untuk menjawab soalan dengan betul dan menjadikan kelas KKQ itu lebih menarik dan lebih berdaya saing lah. Bukan itu sahaja, dari aspek penilaian dan pengukuhan ni, guru juga boleh menguji pelajar dari segi praktikal. Sebab di dalam aplikasi ni terdapat assignment. Di dalam feature assignment ni, ia membolehkan pelajar untuk upload video. Jadi, guru boleh memberikan arahan di dalam assignment. Sila alunkan taranum bayati 1 hingga 5 dan upload pada ruang yang disediakan. Jadi, pelajar pun akan alunkan video, cara bacaan dan upload video mereka pada ruang yang disediakan. Dan bagi setiap quiz, bagi setiap challenge dan assignment yang guru berikan, guru boleh menetapkan markah dan juga memberikan markah yang sesuai berdasarkan jawapan-jawapan yang telah diberikan pelajar. Secara keseluruhannya, memang aplikasi Edredo ni boleh digunakan untuk melaksanakan kelas kemahiran membaca dan menghafaz Al-Quran dari aspek menyampaikan isi pelajaran seperti menggunakan live classes, boleh menghantar video pengajaran, video-video qori, apa-apa sahaja video yang berkaitan dengan pembelajaran. Begitu juga dengan artikel yang membolehkan guru berkongsi maklumat-maklumat penting berkaitan topik yang ingin diajarkan, dan ia juga boleh menjadi sebagai satu nota untuk pelajar baca, untuk ulang kaji. Dan dari aspek penilaian dan pengukuhan, guru boleh gunakan kuis, challenge dan juga assignment untuk guru menguji kefahaman dan menilai penguasaan pelajar terhadap topik-topik yang telah diajarkan. Edredo ni mempunyai satu sistem yang sesuai lah untuk guru KKQ mewujudkan satu kelas dan mempunyai susun atur yang sesuai untuk bidang-bidang KKQ, dan ia tidak berterabur lah. Mungkin kalau kita menggunakan aplikasi lain, mungkin akan bercampur-campur. Tapi bila kita guna Edredo, guru boleh create classroom dan guru boleh
bentukkan bidang yang berasingan mengikut kos, dan kemudian dalam setiap kos ataupun setiap bidang yang telah guru hasilkan, guru boleh letakkan chapter pertama, letakkan artikel contohnya, masukkan segala maklumat. Kemudian setelah berikan maklumat, guru boleh uji pelajar, masukkan kuis di bawah chapter yang sama, guru boleh masukkan kuis. Begitu juga seterusnya, mungkin guru ingin memasukkan assignment contoh cara bacaan. Guru boleh masukkan dalam satu chapter yang sama secara sistematik dan sesuailah untuk pembelajaran kelas-kelas kemahiran membaca dan menghafaz Al-Quran. Terusnya kita lihat kepada kelemahan dan kekurangan aplikasi Edredo ni. Yang pertama adalah Edredo ni dia mempunyai terhad untuk membuat naik file dalam bahagian post. Ini merupakan bahagian post dan contohnya di sini, sekiranya saya ingin memuat naik file, contoh ini. Ia hanya mempunyai option satu saja boleh naik file, dan kalau sekiranya ingin membuat naik banyak file, dia perlu menzipkan semua file tersebut. Ini adalah kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua adalah kita pergi kepada bahagian classroom. Sekiranya untuk melakukan live class, di sini terdapat beberapa pilihan untuk menggunakan aplikasi sama ada Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ataupun Webex. Dan dekat sini, sekiranya ingin melakukan live class secara Google Meet, contoh, ia memerlukan pengesahan terlebih dahulu daripada aplikasi tersebut. Maksudnya sekiranya kita ingin menggunakan ingin membuat kelas secara bersemuka menggunakan aplikasi Google Meet dan kita sign in dengan kita punya email, dia memerlukan pengesahan terlebih dahulu. Itu kelemahan kedua. Seterusnya kelemahan yang ketiga adalah apabila kita menggunakan challenges ni untuk pelajar kita ingin membinakan satu challenge lah untuk pelajar kan. Contohnya kat sini ada option add question manually ataupun from library. Sekiranya kita lihat kepada add question manually ni, dia hanya ada dua pilihan saja, iaitu multiple choice question dengan numerical question. So dekat sini sekiranya macam kita dalam pengajaran Al-Quran, dia tak banyak pilihan lah untuk buat challenge dekat pelajar tu. Contohnya kalau kita nak buat challenge tentang Taranum, so dekat question manual ni dia tak banyak pilihan. Dia tak boleh upload voice, dia hanya boleh secara teori sahaja. Itu kelemahan yang ketiga. Seterusnya kelemahan yang keempat, kita lihat pada bahagian classroom. Dalam classroom, sekiranya guru tu, contoh sini Nurul Jannah ni sebagai guru, dia memberikan satu post dan pelajar Azira ni contohnya menjawab postingan tersebut. Kat sini guru tersebut tidak dapat memberi pelbagai reaksi ataupun emoji lah kepada pelajar tersebut. Kat sini hanya ada pilihan like sahaja. Maksudnya dia tak ada pelbagai emoji lain seperti ataupun reaction lain seperti tepuk tangan ataupun gembira, macam tu. Itu kelemahan yang keempat. Seterusnya kelemahan yang kelima pada bahagian memuat naik assignment. Contohnya, contohnya ini sudah sedia ada. Untuk pengetahuan semua, sekiranya pelajar tersebut memuat naik assignment mereka melalui device, contohnya telefon ataupun tablet, dia tidak akan naik macam ni, RPH ataupun file yang mereka perlu memuat naik lah. Ini pelajar ni dia memuat naik menggunakan laptop, so dia naiklah kat sini, itu gambar dengan PDF. Dan dua orang pelajar ni mereka memuat naik melalui telefon ataupun tablet dan hanya keluar
caption sahaja, tidak ada file tersebut. Dan seterusnya untuk bahagian artikel, kami kena pasti antara kelemahan yang terakhir lah adalah apabila nak menulis artikel dalam bahasa Jawi. Contohnya, begini. Okey, baiklah. Kita dapat lihat kat sini, selalunya bahasa Jawi dia akan duduk sebelah kanan kan. Okey, ini bahasa Jawi ni tidak dapat duduk sebelah kanan sebab dia punya setting dalam aplikasi AdRedo ni hanya sebelah kiri. Ya, permulaan. Kalau kita tengok sini pun option pun tiada untuk pergi ke belah kanan. So, antara kelemahan dia kat sini lah untuk penulisan artikel ni, sekiranya guru tu nak tulis artikel, dia hanya boleh dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Dia tak ada option untuk tulis dalam bahasa Arab ataupun bahasa Jawi. Okey, itu saja antara kelemahan aplikasi AdRedo ini. Okay, jadi insyaAllah saya akan teruskan dengan tutorial ataupun cara untuk kita gunakan aplikasi AdRedo ni. Pertama sekali saya akan tunjukkan cara untuk kita register account di aplikasi AdRedo. Jadi boleh kita lihat kat bawah ni ada button join now. Sama juga dengan di bahagian atas kanan. Jadi perlu klik sahaja dan masukkan nama penuh. Kemudian di bahagian bawah ada dua option, sama ada kita gunakan email ataupun phone number. Untuk tutorial ni saya akan gunakan email. So masukkan je dan letakkan password ikut kriteria yang dia nak, macam capital letter, numerical digit, special character dan sebagainya. Jadi tekan sahaja create account. Kita perlu isikan OTP number. Okay. Dan tekan submit. Welcome, you are registered. Di bahagian sini kita boleh pilih lah kalau kita nak gunakan AdRedo ni untuk networking ataupun sebagai student ataupun sebagai guru. Jadi saya pilih sebagai guru lah. So my objective is to teach. I will teach about Al-Quran. Pendidikan Al-Quran. Next. Dan kita akan visit dashboard. So sekarang kita berada di dashboard. Right, so sekarang ni kita berada di bahagian dashboard. Kita boleh nampak logo AdRedo di bahagian kiri. Dan di bahagian sini nama dan username kita. Kemudian dekat sini ada followers dan following dan juga points kita. So points ni kita akan peroleh points setiap kali kita berinteraksi dengan mana-mana pelajar ataupun user lain dalam aplikasi ni. Ataupun bila kita banyak post, poinnya akan terus naik lah. Okay, sekarang saya akan tunjukkan cara untuk kita create post. So sebenarnya banyak option, sama ada kita nak add artikel, add poll ataupun add interactive video, ataupun kita hanya post sekadar tulisan saja pun boleh. Jadi kita akan pergi satu persatu. Yang pertama sekali saya akan tunjukkan cara untuk kita create post. So kita hanya perlu klik dan tuliskan apa-apa mungkin kita nak cakap, bagi announcement dekat kelas. So contohnya kat sini kita boleh letak Assalamualaikum, kita akan adakan kelas menggunakan AdRedo. So mungkin kita boleh tulis kat sini minggu 1. So dan post dah ada. Okay, dekat bahagian post ni pula student boleh like ataupun komen. Student boleh komen lah, mungkin nak cakap Waalaikumsalam. Pelajar boleh cakap Waalaikumsalam. Dan di bahagian bawah ni underline dan semua-semua function ni lah. Ataupun mereka boleh pilih untuk post anonymously, maksudnya identiti mereka disembunyikan dan mereka boleh komen. Dan pelajar lain pun boleh like juga. Dan di bahagian sini ada bookmark kalau kata kita nak save post ni.
Kemudian di sebelah create post ni ada ask question. Dia sama saja seperti create post tadi. So kita boleh tanya soalan dekat pelajar, boleh post. Dekat bahagian sini ada option untuk kita edit. Mungkin ada apa-apa tulisan typo ke, ataupun kita nak ubah apa-apalah, boleh edit kat sini. Save changes. Kalau kat sini boleh delete, dan dia akan bagi tahu kalau kita ada delete apa-apa post kita, dia akan ada dekat MyBean dan betul-betul akan di-delete setelah 30 hari. Kemudian option yang ketiga sama juga seperti question tadi, tapi dia ada option untuk answer. So mungkin kita nak tunjuk kepada pelajar contoh soalan yang betul. Maksudnya ada soalan subjektif macam ni dan inilah jawapan dia. So kita boleh gunakan option ni lah tadi. Okay, dan yang terakhir adalah upload resources, di mana kita boleh letakkan sumber rujukan kita. Kita boleh upload PDF ataupun apa-apalah gambar daripada file kita. Okay, kemudian di bahagian post ni juga, dekat bawah ni ada beberapa option. Bawah ni ada add article, add poll, add interactive video. So saya akan tunjukkan artikel terlebih dahulu. Okay, sekarang kita berada di bahagian untuk kita buat artikel. Okay, dekat sini kita boleh tambah, just tulis je lah artikel kita. Dan dekat bawah ni kita boleh add image. Kalau kata nak letak gambar, boleh letak. Boleh letak gambar Al-Quran ke apa-apa. Dan kat sini kita boleh tulis apa-apalah. Okay, katakanlah kita tengah menulis dan kita belum habis tulis lagi. Kita boleh terus pergi dekat back, maksudnya artikel kita belum post lagi. So cara untuk kita tengok balik, tekan di bahagian kanan ni, ada bahagian My Drafts, dan kita boleh tengok artikel yang kita tulis tadi belum dipublish. So kita boleh tekan edit, loading, artikel kita tulis 1, 2, 3, dan kita boleh start publish. Add text untuk mudahkan orang cari kita punya artikel. Mungkin bidang kita nak cakap pasal Al-Quran, kita boleh letaklah. Kemudian tekan publish. Sekarang kita boleh nampak dekat bahagian artikel, inilah yang kita dah tulis tadi. Dan dekat bahagian bawah ni juga ada artikel-artikel yang mempunyai tajuk yang lebih kurang. So kita boleh baca juga artikel orang lain. Okay, di bahagian kedua ni ada option add poll. Kita boleh create poll lah untuk kita tanya soalan, ataupun mungkin kita tanya semua dah bersedia nak belajar. Kita belum. Kita dah bersedia. Di bahagian bawah ni ada poll setting, sama ada kita nak status poll kita ni aktif ataupun close. Lepas tu bawah ni juga ada duration, sama ada pelajar boleh jawab dalam beberapa hari. Dan kalau kita dah rasa nak post, boleh tekan save and continue. Jadi poll kita pun dah terpapar dekat wall kita. So pelajar boleh vote lah. So kita boleh tengok berapa peratus pelajar yang dah bersedia nak belajar, ataupun ada yang belum ke apa. So sama juga option macam post yang lain, kita boleh like dan komen. Kemudian di sini juga ada bahagian add interactive video, di mana kita boleh upload video kita ataupun upload daripada YouTube. So let's say kita nak, ini tajuk kita kelas kemahiran Al-Quran, ataupun kita boleh tulis sebagai hafazan ke apa, hafazan surah Yasin contohnya. Okay, so dia ada banyak step sebenarnya. Lepas kita upload video, kita boleh tengok interaction kita dengan pelajar. Lepas tu kita boleh bagi markah kita dekat pelajar. So add video contohnya, kita boleh letak video kita sendiri, ataupun kita letak bacaan surah daripada YouTube. So kita boleh pilih lah mana-mana ustaz, kita just pastekan. Okay, kemudian kita boleh tengok di bahagian atas ni ada My Classroom, artikel dan quiz. Kita boleh klik kepada Classroom. So Classroom ni tak terhad kepada satu kelas je. Sebenarnya kita boleh klik Classroom lagi. Contohnya, contohnya kita nak buat kelas TPQ 1 Bukhari, kelas 1 Bukhari contohnya. Next,
kita boleh buatkan classroom kita sama ada public ataupun private. Kemudian tekan next dan kita boleh create classroom. Mudah sahaja. Okay, sekarang kita nampak kita berada dalam kelas KKQ 1 Bukhari. Di bahagian sini kita boleh switch classroom, iaitu kelas pertama kita tadi, Mahiras Classroom. Lepas tu dekat bahagian ni kita boleh tengok gambar classroom, contohnya classroom settings. Kita boleh add gambar kelas kat bahagian ni. Ini je lah gambar. Okay, dekat sini kita dah letak gambar classroom, so kita boleh letak description juga. Kalau nak letak mungkin nama pelajar ke, boleh letak kat description. Lepas tu visibility classroom, public atau private kita boleh setkan. So hanya tekan save changes. Dekat sini bahagian classroom tadi, okay, kita boleh tekan pula kepada advanced settings. So advanced settings ni lebih kepada cara pelajar nak masuk dalam classroom, sama ada kita nak pilih secret code. Mungkin kita bagi tahu pelajar secret code kita ada 1, 2, 3, 4. So pelajar hanya boleh join classroom kalau dia ada secret code, ataupun kita settingkan membership request. So maksudnya pelajar kena request dulu sebelum masuk kelas, ataupun kita setkan dia open access ataupun perlu bayar. Pelajar kena bayar dulu sebelum masuk kelas. So kat sini kita boleh pilih lah. Okay, dekat bawah ni ada additional settings. Kita boleh tambah subjek kita yang ajar, dekat mana, sekolah mana kita ajar, target audience, budak-budak sekolah menengah contohnya. Kemudian dekat bawah ni kita nampak banyak kegunaan. Mungkin kita tak nak kelas 1 Bukhari ni ada live class, so kita boleh untick dekat sini dan sebagainya. Lepas tu boleh allow donation juga. Andai kata mereka nak donate kepada guru, boleh tekan on kat sini, ataupun kita nak linkkan YouTube account kita pun boleh tekan on kat sini. Okay. Dan setelah kita dah check semua tu, boleh tekan save changes. Kemudian yang ketiga, configure classroom, sama ada kita nak gunakan kelas ni sebagai academic class ataupun training ataupun project. Semua kita boleh pilih kat sini. So untuk kelas Kemahiran Al-Quran ni sekadar academic class je lah. Dan bawah ni sama juga, kita boleh pilih sama ada kita allow dia nak untuk post soalan ataupun artikel ataupun apa-apalah, post dan sebagainya kat sini. Sama juga kita boleh tekan save changes. Okay, yang keempat, notification. Kita tahu pelajar kita ramai, so kadang agak serabut kalau notification banyak kan. So sebenarnya kita boleh settingkan lah, sama ada kalau pelajar ada post soalan je yang akan keluar dekat notifikasi kita, ataupun video sahaja kita nak tengok pelajar kita post, so kita boleh tekan video sahaja dan sebagainya lah. Okay. Kemudian di bahagian manage memberships, ada banyak dia akan tunjuk kat sini lah siapa-siapa member dalam Edredo ataupun followers kita. Kemudian team structures, mungkin kita ada join mana-mana team, dia akan tunjuk kat sini, ataupun kita sendiri nak create new team pun boleh. Kemudian boleh add lah siapa-siapa kita nak add. Mungkin kita nak join, masukkan dia dalam group, boleh. Kemudian kita ada option bulk invite juga. Kita boleh tengok sampel CSV kita kat sini. So kita boleh letak lah semua nama-nama pelajar, lepas tu email pelajar macam mana. So daripada Excel ni, dia akan terus upload kepada sini. So apa yang kita kena buat, hanya perlu drag file, masukkan Excel kita tadi. Okay, kemudian ada juga create atau invite students melalui sini. Dan juga kita boleh manage students password. Seterusnya app extensions, kita boleh pilih untuk masukkan aplikasi-aplikasi lain ke dalam Edredo ni. So mungkin kalau kita nak masukkan Microsoft Teams, boleh add Classroom. Kita letakkan URL Teams kita dan bagi tahu channel yang mana satu untuk kita masukkan. Kemudian ada promo codes dan juga additional pages. Okay, sekarang kita berada dalam kelas KKQ 1 Bukhari. Bentuknya lebih kurang seperti dashboard tadi. Cara postnya pun sama, ask question, ada poll, ada interaktif video, sama saja. Okay, kita nampak cumanya kelainannya adalah semua ni hanya ada dalam kelas KKQ 1 Bukhari saja. Yang tadi tu dekat profile asal kita. Okay, jadi di bahagian kanan ni kita boleh nampak classroom members. So mungkin kalau kita dah
masukkan semua pelajar tadi. Kita boleh tengoklah semua pelajar yang ada dekat sini, bahagian sini. Okay. Kemudian dekat bawah ni pula ada leaderboard. Setelah kita bagi assignment dekat student, so kita dah bagi markah semua. Dekat sini akan tunjukkan dah nombor 1, nombor 2, nombor 3 dalam kelas. Dan di sebelah kiri kita boleh tengok semua option yang ada dalam classroom. Kita pergi satu persatu. Tadi kita berada dalam classroom, sekarang kita ada dalam live classes, di mana kita boleh adakan live meeting, sama ada kita nak guna Microsoft Teams, Google Meet, Webex ataupun Zoom. So dia akan direct connect terus lah dekat Zoom kita. So macam biasa kita akan gunakan Zoom sebagaimana kita selalu guna lah, cumanya dia ada option untuk kita terus link. Okay. Kemudian di bahagian bawah ni ada courses. Kita boleh add courses. Macam dalam bidang KKQ kita ada banyak bidang, so kita boleh bahagikan lah ikut course yang kita nak. Mungkin kita nak cakap ulum Quran, ada bidang hafazan. Kat sini course description, hafazan 1 Bukhari. Course visibility kita boleh setkan sama ada public atau private. Topik surah Yasin contohnya. Dan kita boleh save and continue. Okay, ni antara courses yang saya ada create. So kalau kita nak add course lagi, boleh just tekan dekat button ni lah. Okay, kemudian kita pergi kepada assignment. Dekat assignment ni, ikut dekat bahagian kanan ni ada option add assignment. Boleh tekan kat sini assignment title. Mungkin kita nak ajar tajwid. Sila berikan contoh ayat Izzah Al-Kim. Boleh kita boleh attach, mungkin ada PDF ataupun soalan ataupun slide pun boleh kita attach dekat sini. Submission kita boleh tekan. Okay. Allow for extension, kita boleh tetapkan kepada pelajar sama ada dia boleh hanya upload PDF sahaja atau dokumen sahaja ataupun JPEG, PNG dan sebagainya. Maximum mark kita akan letakkan markah lah. Sama ada, lepas tu kita boleh tetapkan sama ada ni team assignment ataupun tidak. Kalau kita tekan team assignment, kita boleh tetapkan lah kumpulan mana dan sebagainya lah. Dan kita boleh tekan save and continue. Okay, jadi kita boleh nampak dekat sini ada assignment 1, so pelajar pun akan nampak benda yang sama. Diorang akan nampak due date juga, 23 hours left. So mereka boleh submit assignment dekat sini, tekan submit assignment. So pelajar boleh sama ada mungkin diorang nak upload tadi PDF ataupun secara PNG, JPEG dan sebagainya, ataupun sendiri nak tulis kat sini dan sebagainya lah. So mereka boleh submit. Sekarang lepas tu guru pun boleh tengok lah dekat bahagian assignment activity, Mahirah Kamal dah pun submit. Back to assignment. Okay, kemudian guru boleh tekan dekat view submissions untuk tengok mana pelajar yang dah submit, mana yang belum submit, ataupun mana pelajar yang kena buat balik dan sebagainya lah. Lepas tu pelajar boleh interact juga dekat bahagian assignment ni. Mungkin ada apa-apa soalan yang tak jelas, mereka boleh tanya dekat sini. Mereka juga boleh pilih anonymously. Maksudnya guru takkan tahu pun siapa yang akan siapa tanya soalan tersebut. Kemudian di bahagian review mungkin ada assignment yang berbentuk penulisan. Boleh kita check plagiat dia dan just tekan test lah. Kemudian kita boleh tengok bahagian challenges. Challenges ni lebih kurang saja seperti quizzes, tapi quiz ni dia boleh post banyak soalan secara banyak kan. Tapi challenge ni dia satu sahaja, satu soalan sahaja. So boleh pilih sama ada multiple choice atau numerical question. Just tetapkanlah. Kita boleh letak tajuk, kemudian letak soalan huruf Izzah Al-Kim. So mereka boleh pilih sama ada huruf mim, huruf ya, huruf ha dan sebagainya. Kalau kita nak tambah lagi, boleh letak mungkin letak jim. Okay, so pilih jawapan yang betul. Kemudian kita boleh save and continue. Nanti pelajar boleh nampak challenge question ni seperti ni. Lepas tu kita boleh letak challenge ni, kita boleh tetapkan masa, durasi untuk pelajar tu jawab. Mungkin kita nak letak sampai esok.
boleh tekan saja. Kat sini description. Lepas tu dekat bahagian bawah ni marks, kita boleh letak markah. No deduction. Lepas tu ada attempt starting juga, sama ada kita nak benarkan pelajar jawab secara sekali saja ataupun jawab banyak kali, berulang kali sampailah betul. Okay. Lepas kita dah check semua ni, dah boleh save challenge. Dan dekat sini kita boleh nampak challenges kita dah pun terupload. Kemudian kita pergi kepada asset index. Dekat sini kita boleh tengok keseluruhan lah. So mungkin ada soalan daripada kelas ni, maksudnya question saja dia akan asingkan dekat sini, ataupun assignment saja boleh asingkan dekat sini. Kemudian dekat bahagian drafts, kita boleh tengok apa-apa post kita yang tak habis post, mungkin kita terlupa nak post kan. So kita boleh check balik dekat bahagian drafts atau unpublished. Kemudian di bahagian bin, sama juga macam tadi, apa-apa post yang kita dah delete tak akan delete sepenuhnya selama 30 hari. Dan kemudian di bawah ini ada bahagian gradebook. Kita boleh tengok gradebook kita, sama ada kita nak tengok nama pelajar ni, nama pelajar Amin contohnya. Kita tengok dia punya kerja yang dia dah buat, semua assignment ataupun quiz yang dia dah jawab, kita boleh tengok kat situ. Kemudian di bahagian kalender, ini semua pelajar boleh nampak, semua pelajar yang ada dalam kelas KKT1 Bukhari boleh nampak, oh hari ni ada assignment yang kena aku submit, macam itulah. Okay, baiklah, kita akan teruskan dengan cara untuk buat pengukuhan ataupun penilaian untuk guna AdRedo ni lah. Tekan dekat quiz, boleh buat quiz. Boleh buat dua, sama ada quiz ataupun challenges. Okay, yang macam challenges yang macam diterangkan tadi. Okay, sekarang kita akan tengok satu persatu yang quiz ni boleh buat apa. Okay, dekat quiz ni, first kita akan tekan add quiz. Lepas tu kita kena letakkan title. So saya letakkanlah latihan kefahaman. Okay, instruction, maybe kita nak bagi latihan, nak bagi arahan lebih. Contohnya cakap pelajar perlu jawab sebelum 20 hari bulan 1 2024. Macam tu. Okay. Lepas tu template default. Okay, lepas tu kita boleh tetapkan quiz duration. Maybe kita tetapkan setengah jam je lah, sebab kita buat soalan senang. Save, continue. Okay, quiz created successfully. Okay, lepas tu dalam quiz ni, baru bahagian quiz kita nak belum buat soalan lagi. Okay, jadi add new question. Okay, dalam question ni kan banyak, boleh buat multiple choice question, numerical question, true or false question, short answer, long answer, matching and close question. Jadi kita tengok satu-satu. Multiple choice question ni kita kena letak, kita buat contoh satu, kita kena letak satu tajuk. Contohlah kita buat tajuk bidang Al-Quran. Jadi kita letak pengertian Al-Quran. Contoh, sebab tajuk dia kena satu kan. Lepas tu soalannya ini multiple choice kan. Kita letak apakah maksud Al-Quran dari segi bahasa. Okay, pilihan jawapan. Yang pertama kita letak kalam Allah. Ini pilihan yang salah lah. Lepas tu yang kedua kita letak mukjizat. Betul, kita boleh tambah lagi pilihan C lah. Maksud Al-Quran dari segi bahasa adalah bacaan yang betul, bacaan ataupun qiraah. Okay, lepas tu kita kena pilih jawapan mana yang betul, correct answer. Lepas tu kita kena letak skor, nak bagi skor berapa untuk satu soalan ni. Kita letak 2. Lepas tu kena ada penalty. Penalty skor ni macam berapa markah yang nak ditolak untuk soalan yang salah. Untuk kita letak 1. Okay, lepas tu save. Okay, MCQ question created successfully. Okay, ni baru satu soalan. Soalan kedua kita try soalan numerical question. Okay, untuk numerical question ni maybe kita boleh guna untuk dalam bab Al-Quran ni, nama-nama lain bagi Al-Quran. Nama Al-Quran. Okay, contoh, berapakah
jumlah nama lain bagi Al-Quran dalam berdasarkan buku teks. Okey. Answer berapa? 4. Sebab apa? Sebab explanation ni saya kena letak macam selain dari Al-Quran. So total 4 lah kan. Maximum score tetap 2 jugalah. Penalty score 1. Save. Okay, soalan ketiga pula kita try true or false question. Untuk title kita letak maksud Al-Quran. Question, maksud Al-Quran dari segi bahasa ialah kalam Allah. Okay, kita tetapkan correct answer dia true ke false? False lah. Okay, maximum score tak 2 juga, penalty score 1. Pulang lah. Ni semua cikgu boleh tetapkan sendiri. Okay, soalan ketiga settle. Kemudian tengok soalan short answer. Okay, contoh kita tanya pasal adab membaca Al-Quran. Okay, kita buat soalan, apakah adab? Apakah satu adab sebelum membaca Al-Quran? Ataupun tuliskan satu adab sebelum baca Al-Quran. Contoh jawapan, berwuduk lah. Senang. Letaklah skor biasa. Save and continue. Okay, dah ada 1, 2, 3, 4 soalan. Terusnya adalah long answer question. Jawapan panjang. Maksudnya pelajar bebas untuk tulis jawapan macam soalan kebat ke, macam tu. Okey, kat sini contohlah kita ambil perbezaan antara Al-Quran dan hadis Rasulullah. Okey, question kita letak nyatakan, jelaskan perbezaan, jelaskan 2 perbezaan katakan sebab nak jawapan panjang kan, antara Al-Quran dan hadis Rasulullah. Okey, jadi kita letaklah maximum score kita letak 4 lah. Jelaskan. Okay, explanation ni kita boleh letak lah apa-apa arahan lebih. Sekarang kita tengok soalan matching. Dekat dalam ni boleh buat soalan matching juga, yang mana macam padankan jawapan mana betul dengan soalan dia. Okay, kita tengok contoh nama-nama lain bagi Al-Quran. Okay, nama Al-Quran, nama lain bagi Al-Quran. Okay, soalan dia padankan ataupun tentukan nama Al-Quran dengan dalil yang tepat. Okay, bahagian question ni kita letak contoh untuk Al-Quran, untuk nama Al-Quran, apa dalil dia. Okay, kita letaklah correct match dia. Surah Al-Isra ayat ke 9. Okay, kita copy. Okay, letak sini. Lepas tu soalan yang kedua, contoh kita ambil Alkitab, dalil dia surah Al-Baqarah ayat 2. Jadi kita paste kat sini. Okey, lepas tu boleh tambah distraction, macam mengganggu jawapan. Kita ambil lah mana-mana ayat sebagai pengganggu je lah bukan jawapan yang betul. Lepas tu kita boleh tambah lagi. Maximum score kita letak 4. Okey, save. Okey, last sekali kita tengok soalan close question. Close question ni sebenarnya macam soalan isi tempat kosong je lah. Jadi kita contohlah kita buat soalan tentang pengertian Al-Quran dari segi istilah. Maksud Al-Quran.
Okay, title dia maksud Al-Quran. Maksud soalan dia maksud Al-Quran dari segi istilah ialah kat sini kalau kita nak tambah kepada Nabi Muhammad tu, kita nak bagi pelajar isi, kita tekanlah add close fill ni. Lepas tu kita boleh pilih nak jawapan ni jenis macam mana, nak pelajar fill in the blank ke, ataupun ada pilihan jawapan kat situ. Kalau kita nak fill in the blank, kita tulis kat situ Nabi Muhammad. Save. Ini jawapan dia. Lepas tu sambung lagi. Surah. Okay, contohlah kita nak buat fill in the blank lagi kan. Multiple drop down kita buat. Mula dari surah, kita letaklah Al-Fatihah, An-Nas, tambah satu lagi Al-Ikhlas. So benda ni mengganggu pelajar lah. Answer yang betul dia Al-Fatihah. Okay, save. So kat sini pelajar ada pilihan yang tulis dalam beberapa mushaf, mula dari surah Al-Fatihah ke An-Nas ke Al-Ikhlas. Okay. Diakhiri dengan surah, kita letak yang sama lagi, multiple drop down. Okay, jawapan yang betulnya diakhiri dengan surah An-Nas. Save. Ada 3 pilihan, 3 tempat fill in the blank. Jadi kita letak 6 markah. Save, continue. Okay, close test question created successfully. Okay, siap lah semua soalan. Boleh lagi nak add question, tapi kita nak tengok contoh-contoh untuk setiap soalan je lah kan. Jadi soalan ni belum publish lagi. Ni baru satu set soalan kita. Lepas tu kita boleh tekan advanced setting. Okay, dekat advanced setting ni, lepas tu kita boleh pilih tahap kesusahan. Tahap kita punya quiz ni, basic ke, intermediate ke, advanced. Contoh saya pilih intermediate. Availability. Okay, availability ni macam quiz ni boleh publish dekat kelas kita juga, boleh publish dekat selain daripada member kelas kita tu, ataupun dekat kelas lain. Macam contoh kita ada banyak kelas kan, kelas 1 Zamrud, 1 Nilam, 1 Mutiara. So kita nak letak kat kelas lain pun boleh. Senang lah, tak payah buat banyak kali. Lepas tu number of attempts, nak berapa kali nak bagi student boleh jawab soalan ni. Unlimited ke, 1, 2, 3, 4, boleh pilih lah. Okay, contoh kita buat unlimited. Quiz mode, nak buat assessment ke practice. Kalau assessment ni, pelajar tak boleh tengok jawapan lah waktu jawab. Kalau dia buat practice, dia tahu mana jawapan yang betul, mana jawapan yang salah. Kalau quiz availability ni pula, bila-bila je pelajar boleh akses, ataupun kita nak letak timing tertentu bila nak bagi pelajar boleh jawab. Macam ni kan, kalau kita tekan specific time window, tengoklah kita boleh tetapkan kita nak pelajar jawab waktu pukul berapa, tarikh bila, macam tu. So saya buat always je lah kat sini. Okay, quiz security, quiz restrictions ni macam apa peraturan lah. Okay, contoh disallow resuming. Disallow resuming ni macam kalau student tu dia dah leave page tu, dia dah leave page quiz ni, dia tak boleh jawab lagi dah. Full screen ni dia macam nak elak pelajar buka satu Windows lain untuk meniru. Kalau pelajar tutup Windows ni, dia akan ada penalti lah. Okay, seterusnya kita tengok randomized question. Sama ada soalan tu kita nak bagi dia shuffle question tu, supaya maybe kalau jawab sama-sama dengan kawan-kawan, susah lah untuk meniru. Okay, randomize the order of options.
option section. Contoh macam soalan MCQ, pilihan jawapan tu A, B, C, D untuk setiap student tak sama. Macam tu. Lepas tu sequential quiz. Sequential quiz ni kalau kita tekan, maksudnya student dah tak boleh back kepada soalan sebelum kalau dia dah pergi soalan selepas. Contoh dia dah jawab soalan keempat, dia tak boleh back soalan 3, 2, 1. Yang terakhir ialah allow anonymous attempt. Maksudnya kalau student nak jawab secara tanpa nama, tapi kita sebagai cikgu KKQ ni mesti kita nak tahu student kita punya tahap kemampuan. Last sekali kita tengok review and reports. Nak bagi student tengok ke tak dia punya hasil, dia punya grade. So kita letaklah show report. Contoh kita save and continue. Okay, lepas tu kita publish lah. Dah siap semua, kita publish. Okay, bila dah publish, kita tengok apa yang akan student nampak. Okay, macam tadi kita tekan full screen access kan. So the quiz is only allowed in full screen. Leaving full screen will result in 2 time penalties, which the quiz will auto submit. Maksudnya kalau kita tutup full screen ni, maksudnya kalau 2 kali memang akan kena penalty lah. Maksudnya auto submit. Kita kena tick semua ni, maksudnya kita dah bersetuju. Student dah bersetuju dengan semua syarat-syarat ni, baru boleh start quiz. Maksudnya student dah faham. Jadi inilah hasilnya yang student akan nampak soalan-soalan yang kita buat tadi. Okay, jadi bila student nak submit, macam inilah paparan yang diorang akan nampak. Dan ini hasilnya. Diorang akan nampak diorang punya report. Sebab tadi kita on untuk student boleh tengok report. Sekian, setakat itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Semoga video ini dapat membantu semua orang untuk menggunakan apps @Redo ini. Terima kasih.